Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Petra atau Raja Fitnah dan juga kaki pun fitnah, Papa Gomo. Akhirnya makan diri sendiri. Papa Gomo sendiri membuat kenyataan menafikan fitnah daripada Raja Petra. Apa sudah berlaku? Namun akhirnya Papa Gomo juga sendiri melemparkan fitnah sekali lagi. Kononnya Hishamuddin bakal menggantikan Zaid Hamidi sebagai Presiden Parti. Apa yang berlaku sebenarnya sahabat semua? Jadi menarik untuk kita dengar jawaban daripada Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton dan juga dengar jawapan dan pencerahan daripada Lokman Adam ini. Ada dakwaan daripada Papa Gomo tu berkenaan dengan Papa Gomo menyatakan yang Hishamuddin ni bakal mengetuai ahli parlimen BN untuk beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional. Ini tak habis-habis kawan kita yang hari ini sudah berada bersama dengan Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa tidak lama lagi disebabkan Datuk Zahid tidak sihat, maka Hishamuddin Tun Hussein akan menjadi pihak yang akan memayungi ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, dan beliau akan menghirit pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen Barisan Nasional ini untuk bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan. Ini tak habis-habis tuan-tuan. Sebelum ni kita tahu bahawa kenyataan ini dikeluarkan oleh Raja Petra. Tetapi seperti mana yang saya telah jawab, bahawa tak mungkin parti mana sekalipun, UMNO ke BN ke PAS ke, bila presiden tak ada mestilah digantikan oleh timbalan presiden. Bila timbalan presiden tak ada, dipangku oleh naib presiden 1, naib presiden 2, 3, Susah Agung, Bendahari Agung, Ketua Perangan, MT UMNO. Dan Hishamuddin ketika ini adalah bukan ahli UMNO yang aktif. Beliau digantung keahlian dia. Dalam erti kata lain, kalaupun ada satu mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi membatalkan penggantungan dia, jawatan yang dia ada hanyalah Ketua UMNO bahagian, maka jawatan Ketua UMNO bahagian tu boleh dipulangkan balik. Tetapi dia tidak boleh diangkat menjadi timbalan presiden ataupun naib presiden ataupun apa jawatan di peringkat federal. Jadi macam mana dia nak menjadi pengganti Datuk Seri Zahid seperti mana yang difitnah oleh Raja Petra? Maka apa yang berlaku, Papa Gomo buat cerita baru pula. Dia kata sebenarnya bukan ganti Datuk Zahid sebagai pemangku presiden. Dia dah mengesahkan bahawa Raja Petra ni menipu. Memang tak boleh pun. Tetapi dia kata bahawa Hishamuddin boleh menggantikan Datuk Zahid selaku pengurusi Barisan Nasional, membawa orang-orang BN ini untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Ini tak betul juga tuan-tuan. Dua-dua ni sama-sama otak letak kat lutut, cakap tak fikir langsung. Kita ada fakta dia saudara. Pertama fakta dia tuan-tuan. Setiap ahli parlimen bila mereka nak bertanding sebagai ahli parlimen dalam pilihan raya umum ke-15, mereka dah tanda tangan 3 aku janji. Aku janji pertama memberikan mandat kepada pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional ni setakat ni Presiden UMNO lah. Untuk pertama berbincang, berunding dengan kerajaan mana kita nak membentuk kerajaan. Berbincang, berunding dan membuat keputusan. Walaupun Datuk Zahid tidak menggunakan kuasa ni, dia masih lagi konsult ahli-ahli parlimen BN sebelum memutuskan untuk bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Sebenarnya dia sendiri sebagai ketua parti boleh buat keputusan. Sebab
setiap ahli parlimen sudah pun memberikan mandat kepada beliau. Okey, itu pertama. Kedua, berbincang dan membuat keputusan. Ketua parti diberikan kuasa berbincang dan membuat keputusan, saudara, untuk menentukan siapa yang nak kita pilih sebagai calon Perdana Menteri. Ini kena faham. Okey. Ketiga, tuan-tuan, setiap ahli parlimen ini sudah pun menyatakan aku janji dia tidak pernah memberikan SD atau aku janji pada orang lain dan tidak akan memberikan SD atau aku janji kepada orang lain. Maknanya, saudara, bila ada 3 perkara ni, belum lagi dikira sebagai akta lompat parti lagi, itu pun dah cukup. Sekiranya ada yang melanggar, Setiausaha Agung Parti iaitu Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Kadir boleh menghantar satu surat kepada Speaker Dewan Rakyat memaklumkan bahawa kursi seseorang itu kosong disebabkan pelanggaran aku janji ini. Itu sebabnya Gomo sebelum cakap tu fikir betul-betul. Jangan main sembang sesedap hati dia. Maknanya kalau misalnya Datuk Zahid tak ada sekalipun, dan hari ini alhamdulillah saudara, Datuk Zahid dah menjalani pembedahan dan beliau tak perlu pun pergi kemoterapi. Maknanya beliau pulih alhamdulillah. Kalau macam Tan Sri Muhyiddin, dia kena kanser pankreas, lebih teruk daripada prostat, pun boleh bersih, boleh okey balik, apatah lagi Datuk Seri Zahid. Jadi cerita yang Raja Petra bawa, cerita yang Papa Gomo bawa ni tuan-tuan, tak betul, tak betul sama sekali. Datuk Zahid sudah pun memulakan tugas dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Hari ini pun dia pergi untuk punch card dan juga dia mendaftar ID digital hari ni. Dia dah mendaftar ID digital beliau. Beliau pun dah menerima kunjung hormat daripada delegasi daripada Thailand, tak silap saya. Delegasi daripada Thailand dah menjalankan tugas sebagai Timbalan Perdana Menteri balik. Jadi tidak ada masalah. Jadi seperti mana yang Gomo kata, dia kata Hishamuddin boleh tarik orang UMNO untuk sokong PN. Di mana datang wajahnya, tuan-tuan? Saya nak beritahu kenapa 10 orang selepas pilihan raya umum ke-15 akhirnya tarik balik. Kerana Datuk Seri Azalina memaklumkan kepada 10 orang ini bahawa kamu telah menandatangani aku janji, dan aku janji itu bukan sekadar bukti, kita juga merakam menggunakan CCTV mereka menandatangani aku janji tersebut. Maknanya tak boleh lari. Itu sebabnya ke-10 orang ini telah menarik balik aku janji yang diberikan kepada Muhyiddin Yassin. Itu dulu, tuan-tuan. Ini cerita lama, 1 tahun yang sudah. Daripada 10 orang ni ada yang dah jadi Timbalan Menteri, ada yang sudah menjadi Ketua Perhubungan UMNO, dah jadi Esko Kanan Kerajaan Negeri. Ramai dah bersama dengan parti. Alhamdulillah. Hampir semua bersama dengan parti. Kalau ada pun 2-3 orang yang masih ada sakit hati dalaman, tuan-tuan. Kadang-kadang buat itu, buat ini, nak menunjukkan, ambil gambar dengan orang tu, orang ini nak menunjukkan mereka masih ada rasa tak puas hati, bertanya, bangkit soal tu, bangkit soal ni. Tuan-tuan, walaupun benda ni berlaku, sesedara, ianya takkan sampai ke tahap mereka ini mengosongkan kursi mereka dan bertanding atas tiket Perikatan Nasional. That will never happen. Kerana saya tahu sangat kawan-kawan kita yang berada di Johor ini, taat setia mereka kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Johor, yang bakal menjadi Yang-di-Pertuan Agong pula tu. Apatah lagi baginda tuanku sudah pun memberikan peringatan sekali lagi tentang virus-virus mereka yang tamak kuasa.
Ini sudah pasti tuan-tuan akan menyebabkan kawan-kawan kita di selatan ini tidak akan berani memindahkan sokongan mereka, apatah lagi menjalankan usaha-usaha kerengga. Seperti mana yang diperkatakan oleh Haji Hadi, untuk menarik orang kita, orang BN bersama dengan Perikatan Nasional. Okey. Mahathir kata, dia kata kalau 5 orang daripada Perikatan Nasional boleh berikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Okey. Maknanya mereka juga boleh bagi sokongan untuk mengangkat daripada Perikatan Nasional menjadi Perdana Menteri. Ini kebodohan Mahathir, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, mereka boleh menyokong Datuk Seri Anwar, boleh menyatakan, menzahirkan sokongan. Mereka tidak boleh memindahkan parti. Okey. Tetapi apa bezanya menzahirkan sokongan pada Datuk Seri Anwar dengan menzahirkan sokongan kepada orang lain untuk diangkat menjadi Perdana Menteri? Beza, tuan-tuan. Beza dia, Datuk Seri Anwar sudah pun menjadi Perdana Menteri. Sudah pun menjadi Perdana Menteri. Hari ini sokongan daripada 148 yang telah membentuk kerajaan perpaduan di peringkat awal, tolak satu yang meninggalkan kita, iaitu Syed Saddiq, ada 147. Campur 5 orang daripada Perikatan Nasional memberikan sokongan pada Datuk Seri Anwar, kita ada 152. Bila ada 152 ni, maknanya saudara, kita ada lebih 2/3. Kita ada lebih 2/3. Tuan-tuan, boleh tak daripada 30 orang ahli parlimen BN ini, 15 daripada mereka atau 10 daripada mereka, ataupun 3 daripada mereka menyatakan sokongan kepada orang lain sebagai Perdana Menteri? Boleh tak, tuan-tuan? Pertama sekali, mereka perlu buat undi tak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu saudara, dalam keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini begitu kukuh, kalau 40 orang daripada ahli parlimen kita sedia ada ini buat undi tak percaya dan 40 orang memberikan sokongan pada orang lain pun, Datuk Seri Anwar masih ada 112 dan dia masih lagi boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Kalau 40 orang. Kalau ada 41 orang menyatakan tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, yes, pada ketika itu, tuan-tuan, Datuk Seri Anwar akan kehilangan, saudara, akan kehilangan sokongan ataupun simple majority. Tapi mana datang logiknya benda ini nak berlaku, tuan-tuan? BN pun hanya ada 30 orang. Daripada 30 orang ini pun, yang pro kepada Perikatan Nasional peringkat awal setahun yang lalu, hanya 10 orang. Hari ini ramai dah bersama dengan kepimpinan parti. Kalau ada pun yang kepala tak berapa nak straight ni, 2-3 orang. 2-3 orang ni pun tak berani nak beri sokongan ataupun nak kosongkan kursi dia, kerana rasa hormat mereka kepada Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor. Saya tak nampak, saudara, akan ada lebih daripada 2-3 orang yang akan merubah keputusan. Kalau ikut Dr. Ashraf Wajidi, seorang pun tidak akan memindahkan sokongan kepada Muhyiddin atau sesiapa di sebelah pihak sana. Maknanya, kalau hari ini mereka ada kurang daripada 1/3, campur 3 orang ni pun tak jadi apa, tuan-tuan. Macam mana nak angkat Sanusi ni, Samsuri menjadi Perdana Menteri seperti mana yang digambarkan oleh puak-puak ni. Ini kita kena jelas, tuan-tuan. Okey. Keduanya, saudara, saya nak beritahu. Okey. Keduanya, yang paling jelas sekali, tuan-tuan, yang paling jelas sekali,
Di bawah Akta Anti Lompat Parti ni, sokongan perlu diberikan secara en blok kepada mana-mana Perdana Menteri. Okey? Secara en blok. Maknanya, kalau Datuk Zahid tak ada, hanya pengganti Datuk Zahid. Contohnya Datuk Seri Muhammad Asad. Sebagai, dia mesti dilantik dulu sebagai pengurusi Barisan Nasional. Bila dia pengurusi Barisan Nasional, dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Dia ada kuasa sebagai ketua parti. Dia boleh memindahkan sokongan ke semua 30 orang kepada Perikatan Nasional. Tapi macam saya sebut tadi, 30 orang pergi ke, 40 orang pergi ke, kedudukan PMX tidak goyah. Malah hari ini kita lihat GRS dah menyatakan bahawa tetap setia bersama dengan PMX. GPS pun sudah menyatakan mereka tetap setia bersama dengan PMX. Maknanya tak boleh diganggu-gugat. InsyaAllah, saudara, tak ada sebarang masalah. Apatah lagi, dalam kedudukan Hishamuddin, bukan orang yang boleh diangkat menjadi ketua parti, ketua Barisan Nasional. Jadi bagaimana dia nak ada kuasa untuk memindahkan sokongan secara en blok BN ini kepada Perikatan Nasional? Kalaupun dia ada kuasa, 30 orang pindah ni tuan-tuan, tetap tak boleh membentuk kerajaan. Jadi kita janganlah terpengaruh dengan manusia-manusia yang sebenarnya hari ini terlalu terdesak, tak mampu nak jadi pembangkang, dah tak larat, mungkin tukang bayar pun dah tak bayar dengan cantik, maka hari ini mereka ni menjadi gundah gulana, terlalu beria, sampaikan nak letak ahli parlimen Kemaman pun terpaksa letak Samsuri, padahal dia takut dengan Panglima Angkatan Tentera, iaitu Jeneral Muhammad Afandi, Muhammad Noor. Itu sebenarnya realiti dia. Untuk mengangkat Samsuri sebagai Perdana Menteri, jangan mimpi tuan-tuan. Itu tidak akan berlaku. Akan datang kalau jumlah orang yang gila mengundi Perikatan Nasional bertambah, itu kita tak boleh nak nafikan lah. Itu mungkin berlaku selepas pilihan raya umum ke-16. Tapi saya yakin, insyaAllah kita ada 4 tahun lagi, kita boleh yakinkan rakyat Malaysia bahawa kita boleh membentuk kerajaan yang kuat, kukuh, yang boleh mentadbir negara ni dengan baik, dan kehidupan rakyat akan lebih baik di bawah pentadbiran pimpinan Datuk Seri Anwar, insyaAllah. Okey, silakan. Tok, soalan susulan. Ya. Ada satu kenyataan Papa Gomo ni, saya suka dengar benda ni. Ya. Dia dakwa nak menjatuhkan Anwar Ibrahim ni di luar parlimen dengan menggunakan SD. Dan adakah SD ni sah diguna pakai? SD sudah tidak boleh diguna pakai lagi. Pertama, kerana ada aku janji. Kalau dia beri aku janji ataupun SD kepada Muhyiddin saja, 100 juta ringgit. Itu aku janji antara parti antara dan juga parti dengan calon ahli parlimen yang sudah jadi ahli parlimen sekarang. 100 juta ringgit. Jangan lupa Zuraida kena 10 juta. PKR. Itu aku janji dia dengan PKR. Dengan BN 100 juta. Kedua, Akta Lompat Parti. Akta Lompat Parti. Memang betul Akta Lompat Parti tidak menghalang seseorang untuk bercanggah pandangan dengan ketua whip parti masing-masing. Sokongan lah. Maknanya, kalau misalnya berlaku undi tak percaya terhadap Datuk Seri Anwar, ahli parlimen BN ini boleh. Memang boleh. Benda yang betul, kita kena cakap benda yang betul. Memang boleh dia buat undi tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi kena ingat, kalaupun dia boleh nafikan, kalaulah kata ada 30 orang ni semua solid, dengan Datuk Zahid pun tiba-tiba gila, sokong Muhyiddin. Katakanlah. Datuk Zahid pun sokong Muhyiddin. Mustahil lah kan? 30 orang. Mesti tak cukup lagi 10. 11, tak cukup lagi 11 untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar. Katakanlah dia boleh yakinkan GPS. Katakanlah dia boleh yakinkan GPS, GRS.
maka dia ada lebih 41 orang yang tarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh tak seorang Perdana Menteri baru dilantik menggunakan kaedah ini? Tak boleh. Dia mesti dengan tanda tangan ketua parti. Mesti dengan tanda tangan ketua parti. Persetujuan ketua parti secara en bloc. Dan jangan lupa, nak angkat seseorang menjadi Perdana Menteri, mestilah di bawah kuasa Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan Baginda Tuanku menyatakan bahawa dia kata apa? Di bawah pemerintahan Beta sudah melalui 4 orang Perdana Menteri. Dan Beta berharap Datuk Seri Anwar ni Perdana Menteri yang terakhir. Maknanya di bawah kerajaan yang sedia ada, di bawah Yang di-Pertuan Agong yang sedia ada ni, tidak akan berlaku pertukaran Perdana Menteri. Kerana Baginda dah melihat bagaimana negara terumbang ambing kacau bilau. Bila ada sokongan 126 kursi pimpinan Mahathir pun kacau bilau. Bila sokongan tu hanya ada 114 orang di bawah pimpinan Muhyiddin dan juga Ismail Sabri pun kacau bilau, tak stabil. Hari ini ada peluang 152 orang dah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa nak rosakkan kestabilan ni? Kenapa nak halau pelabur-pelabur keluar daripada negara ni? Kenapa nak menyebabkan bila pelabur keluar bursa saham Kuala Lumpur akan merudum balik? Kenapa nak biarkan pelabur keluar, kilang-kilang tutup, kita punya kadar pengangguran meningkat balik, kadar jenayah kita automatik akan meningkat balik? Tidak ada seorang pemerintah Yang di-Pertuan Agong akan menerima benda ni berlaku pada negaranya. Apatah lagi Kebawah Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang bakal menjadi agung pada 31 Januari ni. Baginda lebih concern tentang soal masa depan negara, kedudukan ekonomi. Dia lebih nak jaga negara ni. Dan daripada kata-kata Baginda, titah Baginda akan pastikan 33 juta rakyat Malaysia ni akan dijaga dengan baik. Baginda tidak akan membiarkan virus-virus yang tamak haloba ni, yang gila kuasa ni, mengganggu gugat keamanan. This will never happen during his tenancy as the Yang di-Pertuan Agong. Jadi insya-Allah biarlah tak salah untuk manusia bernama Gomo, Raja Petra dan Cikgu Bat dan ramai lagi blogger-blogger berbayar Perikatan Nasional ini meneruskan angan-angan mereka untuk melihat kejatuhan Datuk Seri Anwar. Tak salah. Tak salah. Tetapi pakai otak lah sebelum cakap tu. Bukan semua rakyat Malaysia ni bingai ataupun barang. Itu je. Okey. Alright, itu dia sahabat semua. Jadi segala cubaan untuk memanipulasi maupun membina persepsi kononnya kerajaan ini akan tumbang, kerajaan ini akan berganti, Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh digantikan. So semua itu hanyalah kata-kata kosong, ucapan kosong. Untuk apa? Untuk memberikan harapan palsu kepada pengundi-pengundi mereka untuk menang pada PRK, khususnya yang ada pilihan raya hari ini, yaitu PRK Kemaman. Karena kononnya kalau Samsuri ini menang, dialah yang akan menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Besar sungguh niat hati mereka, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi untuk menebuk dan sekali lagi untuk merampas kerajaan hari ini. Begitulah cita-cita mereka yang tidak pernah habis-habis, sahabat semua. Mereka sudah ketagihan berkuasa, tapi bila mana jadi berkuasa, rakyat yang menjadi mangsa kegagalan mereka dalam menjaga kebajikan rakyat, ekonomi negara, pelabur lari dan sebagainya. Itulah yang terjadi ketika kerajaan PN memerintah. Dan kita tidak mahu perkara itu berulang lagi sekali, kerana seperti mana
nyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong, kita sudah berada pada landasan yang tepat. Jadi kekalkan, biarkan kerajaan hari ini, kabinet dan juga Perdana Menteri untuk melakukan tanggungjawab mereka sebaik mungkin. Itu saja sedikit tambahan pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian cerita pada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye. Ini parah ini. Tenang, tenang.